Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberkati pengajian kita pada malam ini, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Yang bermaksud orang-orang lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat. Sama ada sedikit atau banyak dari harta yang ditinggalkan itu, iaitu bahagian yang telah diwajibkan, yakni ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nisa ayat yang ke-7. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Hurairah, ta'allamul fara'idha wa 'allimuha fa innahu nisful 'ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Hurairah, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ia kepada orang lain. Sesungguhnya ia adalah setengah daripada ilmu, dan ia adalah ilmu yang akan dilupakan, dan ia merupakan suatu ilmu yang mula-mula akan dicabut daripada umatku. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Darul Qutni. Pertama dan selamanya, marilah kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul sama-sama pada malam ini, solat fardu maghrib secara berjemaah, dan seperti kebiasaannya yang telah dijadualkan pada malam ini, insya-Allah kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Faraid, pembahagian harta pusaka menurut perspektif Islam. Yang dihormati dan dimuliakan Tuan Nazir, Tuan Imam, seterusnya barisan kepimpinan Masjid Jami'ul Muhsinin Kampung Kundang, yang dihormati dan dimuliakan juga para alim ulama di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung lagi pengajian kita. Kita dah masuk dalam bab yang ke-7, iaitu berkaitan tentang definisi fardu. Kita dah masuk sedikit dalam bab yang ke-7 ini berkaitan tentang makna ataupun ta'rif fardu. Kemudian ta'rif tentang asabah. Apa yang dikatakan fardu, iaitu dalam makna ilmu faraid ini ialah makna fardu dalam ilmu faraid bahagian yang ditentukan oleh syarak, yakni Allah Subhanahu wa taala bagi waris-waris yang tertentu. Tidak boleh lebih melainkan dengan ditolak, yakni dirad, dan tidak boleh kurang melainkan dengan ditambah, yakni aul. Mana asabah ialah dalam ilmu faraid iaitu suatu bahagian yang tidak ditentukan oleh syarak bagi waris-waris tertentu.
Daripada 25 waris yang kita dah bincangkan sebelum ini, 15 di kalangan lelaki dan 10 di kalangan perempuan. Ke-25 ini dikatakan ahli waris, berhak untuk mewarisi harta pusaka bagi seseorang yang telah meninggal dunia. Kesimpulannya, bagi yang menerima secara asabah, kesemuanya lelaki kecuali zauj, suami, dan akhul li'um, saudara lelaki seibu. Bagi perempuan pula, mereka tidak menerima secara asabah kecuali mu'tiqah. Siapa dia mu'tiqah? Iaitu bekas tuan daripada hambanya. Seorang tuan perempuan mempunyai hamba, kemudian dibebaskan hamba tersebut, hambanya bekerja, mempunyai harta, tidak memiliki waris, maka meninggal hamba, bekas hamba tadi, maka harta hamba tadi boleh diberikan, boleh dipusakai oleh tuan, bekas tuan dia tadi, walaupun seorang perempuan. Bagi perempuan pula, mereka tidak menerima secara asabah kecuali mu'tiqah, seperti mana yang telah dinyatakan dalam nazam Rahabiyah, yang bermaksud tidaklah bagi perempuan itu menerima asabah kecuali mereka yang diberikan peluang membebaskan hamba. Nanti kita akan masuk lagi dalam satu bab 5 orang yang berhak mendapat nisfu, iaitu 1/2. Dalam banyak-banyak yang dikatakan fardu ini, ada 6 yang dikatakan fardu, maknanya pecahan yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran, iaitu yang pertama an-nisfu 1/2, yang kedua rubu', iaitu 1/4, yang ketiga sumun 1/8, yang keempat sulasan, iaitu 2/3, yang kelima sulus, iaitu 1/3, dan yang keenam sudus, iaitu 1/6. Ulama mujtahidin telah menambahkan satu lagi fardu, iaitu 1/3 daripada baki. 1/3 daripada baki. Nanti kita akan jumpa siapa yang berhak mendapat 1/3 daripada baki tadi. Antaranya adalah seorang ibu. Ketika mana? Ketika dalam keadaan gharrawain, iaitu berkumpul seluruh waris di dalam pusaka, sama ada ahli fardu atau ahli asabah, maka hendaklah diberikan pusaka tersebut kepada ahli fardu terlebih dahulu, kemudian barulah kepada asabah. Siapa ahli fardu? Yang 6 ni tadilah, 1/2, 1/4, 1/6, 1/3, 2/3, 1/8. Selesai daripada ashabul furud, kepada yang fardu tadi barulah diberikan kepada yang asabah. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadisnya, alhiqul faraidha bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin zakarin, yang bermaksud berikan harta pusaka kepada ahlinya, yakni ahli fardu. Jika berlebihan, berikan kepada yang berhak daripada kalangan lelaki, yang bermaksud asabah. Selepas daripada ashabul fardu, ashabul furud yang berhak mendapat fardu, kemudian bakinya barulah lelaki di kalangan yang mendapat asabah. Huraiannya, Nabi Muhammad SAW di dalam sabdanya telah mendahulukan ahli fardu dan kemudian kaum lelaki. Kaum lelaki ini merujuk kepada asabah. Ini bererti harta diberikan kepada ahli fardu terlebih dahulu. Jika ada lebihan, barulah diberikan kepada ahli asabah. Seperti contoh, seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang isteri, meninggalkan seorang anak lelaki. Itu sahaja waris yang ada. Maka si isteri tadi akan dapat 1/8. Dan bakinya asabah itu adalah baki 7/8 dapat kepada anak lelaki yang seorang tadi. Kalau ikut asalnya, asabah ni kepada lelaki. Boleh tak perempuan mendapat asabah? Boleh. Ketika mana contoh seorang meninggal dunia, meninggalkan waris seorang isteri, kemudian meninggalkan waris lagi seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Si isteri akan mendapat 1/8. Sebab apa? Si mati mempunyai anak. Anak yang betul lah. Bukan anak angkat, bukan anak menantu. Kemudian anak lelaki dan anak perempuan ini akan mendapat asabah kedua-duanya, termasuk anak perempuan tadi, tetapi dengan nisbah lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian.
Sekarang kita perincikan lagi bahagian-bahagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dan ulama mujtahidin. Kita lihat yang pertama, 5 orang yang berhak mendapat 1/2. Yang pertama adalah zauj, iaitu suami. Yang kedua, bintun, iaitu seorang anak perempuan. Nanti kita akan perincikan lagi ketika mana suami dapat 1/2, ketika mana anak perempuan mendapat 1/2. Yang ketiga, bintu ibn, seorang cucu perempuan daripada anak lelaki. Cucu perempuan daripada anak lelaki. Cucu perempuan daripada anak perempuan tidak termasuk dalam ahli waris. Yang dikatakan ahli waris di sini cucu perempuan daripada mana? Daripada jalur anak lelaki kita. Yang keempat, seorang saudara perempuan seibu sebapa, ukhtun syaqiqah, seorang saudara perempuan yang seibu sebapa dengan kita. Bukan seibu dan bukan sebapa, tetapi seibu sebapa. Seibu sama ibu lain bapa. Tetapi kalau sebapa sama bapa lain ibu. Yang ini ukhtun syaqiqah, bermakna saudara perempuan seibu sebapa, seorang. Kalau berdua dah jadi bukan 1/2. Begitu juga anak perempuan. Kalau 2 orang anak perempuan bukan lagi 1/2. Nanti kita akan masuk dalam 2/3. Yang ini kita nak tentukan dahulu, nak tahu dulu 5 kelompok yang berhak mendapat 1/2 dan bila mana keadaannya. Nanti kita akan perincikan. Dan yang kelima, ukhtu li'ab, saudara perempuan sebapa. Saudara perempuan sebapa, sama bapa lain ibu. Kita lihat yang pertama tadi yang berhak mendapat 1/2 iaitu zauj, suami. Suami berhak menerima 1/2 daripada harta dengan syarat si mati, yakni isterinya tiada mempunyai furuk waris. Makna furuk waris ni apa? Anak, cucu, cicit sampailah ke bawah. Anak sama ada lelaki ataupun perempuan, cucu sama ada lelaki atau perempuan daripada jalur yang lelaki, daripada anak lelaki, dan begitulah seterusnya. Berhak menerima 1/2 daripada harta dengan syarat si mati, yakni isteri tidak mempunyai furuk waris, iaitu anak lelaki ataupun perempuan dan seterusnya ke bawah. Sama ada ibnu ibn, cucu lelaki daripada anak lelaki, ataupun bintu ibn, anak perempuan daripada anak lelaki, maknanya cucu perempuan, dan ke bawah. Jika si mati, yakni isteri mempunyai furuk waris, iaitu ada anak, tak kira lelaki atau perempuan, ataupun ada cucu, ibnu ibn ataupun bintu ibn, maka si suami tadi berhak menerima 1/4 sahaja, bukan 1/2. Syaratnya untuk mendapatkan 1/2 adalah dalam keadaan ketika arwah isterinya tidak mempunyai furuk waris, tidak mempunyai anak dan ke bawah. Kalau ada, maka si suami hanya berhak mendapat 1/4 sahaja. Apa dalilnya? Dalil daripada Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarak. Surah An-Nisa ayat yang ke-12, yang bermaksud dan bagimu, yakni suami-suami, walakum, kum kembali kepada para suami, 1/2 nisfu ma taraka azwajukum, daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu. Azwajukum, kenapa sebut azwajukum jamak? Sebab lelaki boleh kahwin lebih daripada satu. Jika mereka tidak mempunyai anak, illam yakul lahunna walad, sekiranya isteri tadi tidak mempunyai anak, tidak mempunyai furuk waris, anak dan ke bawah. Fa in kana lahunna waladun, jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, falakumur rubu'u mimma tarak, maka kamu mendapat 1/4 daripada harta yang ditinggalkan. Syarat suami mendapat 1/2 adalah ketika arwah isterinya tidak mempunyai furuk waris ataupun anak. Contoh, suami tanpa furuk waris berhak menerima 1/2.
Ketika mana? Ketika seorang wanita meninggal dunia, contohnya ada meninggalkan waris suami, kemudian ayah kepada si mati tadi, isteri ni tadi. Maka ketika itu suami berhak mendapat 1/2 dan ayah ni tadi akan mendapat asabah, bakinya. Bakinya berapa? 1/2. Dalam keadaan hanya 2 orang sahaja waris yang ada, maka pada ketika itu suami mendapat 1/2 dan bapa mendapat asabah, baki. Berapa baki? 1/2. Kalau suami dapat 1/4, maka bakinya 3/4. Suami jika mempunyai furuk waris, maka dia berhak menerima 1/4 harta. Seperti mana berlaku ketika seorang wanita meninggal dunia, yang ada warisnya hanyalah suami dan juga anak lelaki. Maka pada ketika itu, si suami berhak mendapat 1/4 sahaja. Dan selebihnya asabah diberikan kepada anak lelaki. Kalau ada suami, ada anak lelaki, ada bapa. Berapa bahagian suami? 1/4 juga. Sebab apa? Sebab ada furuk waris, ada anak kepada si mati tadi. Ayah dapat berapa? Ayah dapat 1/6. Maka bakinya akan mendapat kepada anak asabah. Macam mana nak kira? Jadi kita tengok dari sudut GSTK. Kalau ada di sini di kalangan guru-guru matematik, kalau masa sekolah rendah kita belajar gandaan sepunya terkecil. Seperti contoh 1/3 tambahkan dengan 2/5. Macam mana kita nak cari pembawah yang sama? Kena kalikan supaya dua-duanya dapat pembawah yang sama. 1/3 kalikan dengan 5, jadi 5/15. Dan begitulah juga 2/5 kalikan dengan 3 supaya apa? Pembawahnya sama. Itu yang dikatakan GSTK. 2/5 kalikan dengan 3, 6/15. Barulah dapat tambahkan yang di atas. 5 tambah dengan 6, 11/15. Furuk waris ialah anak lelaki atau perempuan atau cucu lelaki dari anak lelaki atau cucu perempuan dari anak lelaki. Dan seterusnya ke bawah. Cucu, cicit, apa lagi lepas cicit? Cuit. Apa lagi lepas cuit? Apa-apalah. Yang penting, sekiranya ada, walaupun seorang, maka suami hanya berhak mendapat 1/4 sahaja. Yang kedua, yang berhak mendapat 1/2, iaitu bintun, iaitu seorang anak perempuan berhak menerima 1/2 daripada harta dengan 2 syarat. Suami tadi dapat 1/2 dengan 1 syarat. Apa syarat suami tadi? Arwah isteri tidak mempunyai furuk waris. Anak perempuan seorang, bintun, mendapat 1/2 daripada harta peninggalan arwah ayahnya ataupun arwah ibunya. Ketika mana? Kena penuhi 2 syarat. Syarat yang pertama, hendaklah tidak bersama bintun ataupun anak perempuan itu adik-beradik perempuan yang lain. Kena tunggal. Kena seorang sahaja. Kalau lebih, bermakna bukan lagi 1/2, tetapi 2/3. Jika adik-beradiknya semuanya perempuan. Itu syarat yang pertama. Maknanya kena tunggal lah. Barulah dia dikatakan berhak menerima 1/2 daripada harta peninggalan si mati. Syarat yang kedua, tidak bersama bintun tadi, anak perempuan, adik-beradik lelaki yang lain. Kalau istilah perempuan, adik-beradik perempuan tadi diberi istilah mumathil, maknanya yang sama dengan dia, perempuan. Manakala kalau adik-beradik lelaki diberi istilah mu'assib, iaitu orang yang mengasobahkan bersama-sama dengan anak perempuan tadi. Kalau misal kata seorang, syaratnya mestilah dia seorang tunggal, tidak ada adik-beradik perempuan. Dan syarat yang kedua, tidak ada juga adik-beradik lelaki yang dikatakan mu'assib, yang mengasobahkan diri wanita, anak perempuan ini tadi, ketika adanya anak lelaki yang lain ataupun adik-beradik lelaki yang lain. Jika bintun, anak perempuan itu bersama adik perempuannya, ada kakak ataupun ada adik perempuan,
Tak kiralah berapa bilangannya, 2 orang, 3 orang, 4 orang dan ke atas, kesemuanya perempuan. Jika bintun itu bersama adik perempuannya, maka dia dan adik perempuannya itu akan mendapat 2/3 dengan nisbah sama rata di kalangan adik-beradik perempuan tadi. Dan jika dia bersama adik-beradik lelaki, maka dia akan mendapat asabah bersama adik-beradik lelakinya. Asabah ni apa? Baki selepas yang fardu. Kalau misal kata tadi yang meninggal ayah ada meninggalkan waris isterinya, maknanya mak kepada anak perempuan dan juga anak lelaki, maka seisteri tadi akan mendapat 1/8 sebab arwah suaminya mempunyai furuk waris, ada anak lelaki dan anak perempuan. Maka lebihnya 7/8 dapat dekat siapa? Dapat dekat anak-anak ni tadi. Lelaki seorang, perempuan seorang dengan nisbah lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Cara mudah kita nak kira yang dikatakan mithlu hazil unsayain, seorang lelaki mendapat 2 bahagian daripada seorang perempuan. Contoh, misal kata ada adik-beradik 3 lelaki, 3 perempuan. Macam mana kita nak cari pembawahnya? Yang lelaki kalikan dengan 2 siap-siap. 3 kali 2, 6, tambah dengan yang perempuan tadi ada 3 orang, 9. Bermakna pembawahnya 9, yang atasnya lelaki 2/9, yang perempuan 1/9. Kalau misal kata ada seorang lelaki dan 2 perempuan, yang lelaki tadi kalikan dengan 2, 1 kali 2, 2 tambah dengan yang perempuan 2, bermakna 4 pembawahnya. Yang lelaki dapat 2/4, manakala yang perempuan akan mendapat 1/4. Itu cara kita nak tentukan macam mana yang dikatakan lelaki 2 bahagian berbanding perempuan 1 bahagian. Apa dalilnya? Dalil daripada Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazil unsayain. Fa in kunna nisaan fawqasnataini falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Maksudnya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembahagian pusaka untuk anak-anakmu, iaitu bahagian seorang lelaki sama dengan bahagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan, lebih daripada 2, 3 ke, 4 ke, 5 ke, hatta 10 sekalipun, tetapi semuanya perempuan, maka bagi mereka 2/3 daripada harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka dia memperolehi separuh, iaitu 1/2 daripada harta peninggalan si mati. Surah An-Nisa ayat yang ke-11. Contoh yang diberikan, bintun seorang anak perempuan berhak mendapat 1/2 ketika tidak ada mumathil. Mumathil tadi apa? Adik-beradik perempuan yang lain, sama ada kakak dia ataupun adik perempuan dia. Dan muasib, iaitu adik-beradik lelaki, sama ada abangnya ataupun adik lelakinya. Seorang meninggal dunia meninggalkan waris seorang bintun anak perempuan dan seorang ammun. Ammun ni apa dia? Ayah saudara, bapa saudara. Sebelah siapa? Sebelah ayah. Sebelah mak termasuk tak? Tidak termasuk. Yang dikatakan ashabul furud, yang dikatakan ahli waris, iaitu ammun ini adalah adik-beradik lelaki daripada bapa kita, bukan adik-beradik lelaki daripada ibu kita. Bahasa kita sama juga, pakcik, wak, paman, acik. Tapi dalam kaedah Arab, ammun yang di sini yang dimasukkan adalah adik-beradik lelaki daripada bapa kita. Yang daripada adik-beradik mak kita tidak termasuk dalam ahli waris. Maka pada ketika ini hanya 2 waris yang ada, bintun seorang anak perempuan dan juga ammun, bapa saudara. Maka bintun berhak mendapat 1/2 dan baki ataupun asabah tadi dapat kepada ammun, bapa saudara sebelah ayah. Sebab tu kalau dulu-dulu orang tak ada anak lelaki ni risau. Risau sebab apa? Risau takut hartanya pergi kepada orang yang jauh, bukan kepada ahli waris.
Walau bagaimanapun, kesemuanya ini adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Boleh tak pilih? Tak boleh. Boleh tak kita nak pilih? Ustaz, saya nak pilih lah Ustaz, saya tak naklah ikut faraid, saya nak ikut suka hati. Kami dah setuju, sepakat semua. Kami dah sepakat nak bagi sama rata. Boleh ke tidak? Tidak boleh. Haram hukumnya, melainkan satu kaedah yang diberi nama takharruj. Apa makna takharruj? Keluar daripada kaedah faraid. Itu pun kena ada 3 syarat. Makna takharruj ni apa? Keluar. Bermakna sebelum keluar ada proses masuk. Kena tahu dahulu syarat yang pertama, kena tahu jatah ataupun bahagian semua ahli waris. Anak lelaki dapat berapa sepatutnya, anak perempuan dapat berapa sepatutnya, ayah dapat berapa sepatutnya, ibu dapat berapa sepatutnya, pasangan dapat berapa sepatutnya. Tahu dulu bahagian masing-masing, itu syarat yang pertama. Yang kedua, syaratnya mestilah kesemua ahli waris aqil dan juga baligh. Kanak-kanak tidak boleh. Sebab apa? Sebab kanak-kanak tak boleh fikir. Dia belum tahu lagi yang mana banyak, yang mana sikit. Dia ingin ikut aja. Syarat yang kedua tadi, kena kesemua ahli waris di kalangan orang yang baligh dan juga aqil. Dan yang ketiga syaratnya adalah ikhlas. Bukan kerana paksaan, bukan kerana paksa lah. Bukan kerana tidak redha. Mana ikhlas ni apa? Dia tahu bahagian dia banyak. Ini contoh bagi waris yang lelaki. Dia tahu bahagian dia banyak, dia ikhlas memberi bahagian dia kepada saudara dia yang perempuan yang lain dengan niat ikhlas, bukan sebab terpaksa. Hatta ada yang mengatakan sekiranya diungkit ataupun diugut sekalipun tidak termasuk dalam ikhlas. Contohnya, kau kena bagi dekat akak ni, Dek. Kalau tak nanti kau tahulah. Itu tidak termasuk dalam ikhlas. 3 syarat ini barulah boleh menggunakan kaedah takharruj, keluar daripada kaedah faraid tadi. Sebab apa boleh? Sebab kita dah masuk dahulu dalam faraid. Kita dah tahu dahulu bahagian masing-masing. Apabila berlaku je kaedah faraid ini, bermakna bahagian-bahagian yang telah diberikan itu tadi adalah milik waris. Terpulang pada waris nak buat macam mana. Syaratnya kena tahu terlebih dahulu. Kebanyakan yang berlaku tak tahu pun, tetapi terus bahagi ikut sama rata. Terus bahagi ikut suka sama suka. Lepas 5 tahun, lepas 10 tahun, baru dia tahu sepatutnya kalaulah ikut faraid sebelum ni bahagian aku banyak. Tetapi disebabkan tak tahu waktu tu, semua dah ikut sepakat, maka berlaku penyesalan. Ketika itu tidak lagi dibolehkan. Sebab kena berikan balik haknya. Tidak mengikut syarat tadi. 3 syaratnya tadi. Kena tahu jatah bahagian masing-masing. Kemudian yang kedua, kena di kalangan ahli waris semuanya aqil dan juga baligh. Dan yang ketiga, ikhlas untuk memberi bagi waris yang lebih kepada yang sedikit. Yang kedua, contoh jika bintun seorang anak perempuan bersama adik-beradik perempuan, iaitu bintun yang lain, sama ada kakaknya ataupun adik perempuannya yang seibu sebapa, maka dia tidak mendapat 1/2 harta. Akan tetapi akan mendapat 2/3 untuk dikongsi bersama saudaranya yang tadi. Lelaki, perempuan dengan adik-beradik perempuan, sama ada adiknya ataupun kakaknya. Ada 2 orang, maka kedua-dua ini berhak mendapat 2/3 dan dikongsilah dengan sama rata. Yang ketiga, jika bintun anak perempuan bersama saudara lelaki, bersama dengan abangnya ataupun adik perempuannya, maka dia dan saudara lelakinya akan mendapat asabah. Bagi lelaki 2 bahagian dan bagi perempuan 1 bahagian. Yang ketiga, yang berhak mendapat 1/2. Yang pertama tadi suami. Ada satu syarat. Syaratnya apa? Hendaklah arwah isterinya tidak mempunyai furuk waris. Tidak ada anak, cicit, cucu dan ke bawah. Yang kedua, seorang anak perempuan. Ada 2 syaratnya.
iaitu mestilah dia tunggal, tidak ada adik-beradik perempuan yang lain. Syarat yang kedua, tidak ada adik-beradik lelaki yang lain. Yang ketiga, siapa yang berhak mendapat 1/2? Bintu ibin, anak perempuan daripada anak lelaki, cucu perempuan kita daripada anak lelaki kita. Kita panggil cucu, tapi hakikatnya ibnu ibin pun dikatakan cucu, bintu ibin pun dikatakan cucu, bintu bint, anak perempuan daripada anak perempuan kita pun kita panggil cucu. Tapi dalam istilah ini adalah bintu ibin, anak perempuan daripada anak lelaki kita, cucu perempuan daripada jalur anak lelaki. Bintu ibin, seorang cucu perempuan daripada anak lelaki dan seterusnya ke bawah, berhak menerima 1/2 harta dengan 3 syarat. Yang bintun tadi dapat dengan 2 syarat. Syarat pertama, mestilah dia tak ada adik-beradik perempuan yang lain, mumasil. Yang kedua, tidak ada adik-beradik lelaki yang lain, muasib. Yang ini bintu ibin dapat 1/2 dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, si mati tidak meninggalkan anak lelaki maupun anak perempuan ataupun cucu yang terdekat. Daripada si mati, ada anak lelaki, ada anak perempuan. Daripada anak lelaki, ada anak perempuan. Bermakna anak perempuan ini adalah cucu kepada si mati. Anak perempuan daripada anak lelaki tadi. Syarat dia nak dapat 1/2 ketika mana? Ketika tak ada furuk waris, anak kepada si mati. Meninggal dunia dahulu ayah dan juga ibunya, ataupun pakcik-pakciknya yang lain, ataupun makcik-makcik yang lain. Tinggal dia sahaja, cucu perempuan daripada jalur anak lelaki, arwah lelaki kepada si mati. Si mati tidak meninggalkan anak lelaki maupun perempuan ataupun cucu yang terdekat. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, bintu ibin mendapat 1/2, iaitu tidak bersama bintu ibin itu adik-beradik perempuan mumasil. Sama macam tadi. Cuma dia tambah satu lagi syarat, tak ada anak. Cucu ni dapat sebab tak ada anak. Kalau ada anak, cucu dapat tak? Cucu tak dapat. Dia jadi mahjub, terhalang. Begitu juga dengan yang atas. Apabila seseorang meninggal dunia, ada ayah, ada atuknya. Ayah dapat tak? Dapat. Atuk dapat tak? Tak dapat. Sebab terhalang disebabkan ada ayah. Tapi kalau yang meninggal dunia, ayah dah tak ada, atuknya ada. Maka atuk dapat tak? Dapat. Sebab tak ada ayah si mati. Macam tu juga sama dengan keadaan yang ini. Bintu ibin, cucu perempuan dapat 1/2 ketika mana? Ketika si mati tak ada anak. Dia cucu sahaja yang tinggal. Syarat yang kedua, tidak bersama bintu ibin itu adik-beradik perempuan yang lain. Adik-beradik perempuan si cucu perempuan ni tadi. Bermakna dia tunggal. Yang perempuan lah. Yang ketiga, tidak bersama bintu ibin itu adik-beradik lelaki, yang dikatakan muasib. Orang yang mengasobahkan dia. Kalau dia ada, bermakna dia tak dapat 1/2. Dia dapat asobah dengan nisbah 2 bahagian lelaki dan 1 bahagian perempuan. Kalau bersama dengan adik-beradik yang perempuan yang lain, dapat berapa? 2/3. Sama macam dengan bintun tadi. Cuma yang ini, bintu ibin tambah 1 syarat. Syaratnya apa? Tak ada anak si mati. Dah meninggal dunia terlebih dahulu. Yang ada hanya cucu perempuan seorang sahaja daripada jalur anak lelaki, arwah anak lelakinya. Apa dalilnya? Dalil daripada hadis Nabi SAW. Qada an-Nabi sallallahu alaihi wasallam lil binti an-nisfu wa li bintil ibni as-sudusu takmilati lithulathani. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi hukum bagi bintun, anak perempuan, 1/2 harta, dan bintu ibin 1/6 harta bagi mencukupi 2/3 harta. Cucu dapat ketika mana? Ketika hanya ada anak perempuan. Tapi berapa kadarnya? Kadarnya hanyalah 2/3 sahaja, yang mana anak perempuan akan dapat 1/2 dan selebihnya 1/6 akan dapat kepada cucu. Si pening kan? Lepas tu saya minta whiteboard ni. Bila keadaan yang dikatakan cucu boleh dapat harta pusaka dengan sebab ada anak kepada si mati.
Contoh ni si mati. Ni si mati. Ada seorang anak perempuan. Seorang. Kemudian ada anak lelaki. Seorang. Anak lelaki ni tadi ada anak perempuan. Seorang. Tapi ketika si mati ni meninggal dunia, anak lelaki ni dah tak ada. Jadi waris ni siapa? Dua orang. Seorang anak perempuan dan seorang lagi cucu perempuan daripada jalur anak lelaki. Anak perempuan dapat berapa tadi? Seorang diri dapat 1/2. Yang ni dapat tak? Dapat berapa? Dia akan lengkapkan untuk bersama dengan makcik ni tadi untuk mendapatkan 2/3. 2/3 kalau kita ambil GSDK antara 2 dan 3 bermakna pembawanya 6. Jadi anak perempuan akan mendapat 3/6. Sama tak dengan 1/2? Sama. Cucu perempuan tadi akan dapat 2/6. Maaf. 3, 6, 1. Dia akan cukupkan 3, 1/6. Bila 3/6 tambah dengan 1/6 akan dapat 4/6 bersamaan dengan 2/3. 2/3 ni adalah maksimum bagi waris perempuan. Kalau bisa kata anak perempuan ni ada 2 orang, dia akan dapat terus 2/3. Cucu perempuan dapat tak? Tak dapat tak. Tapi disebabkan anak perempuan ada seorang, maka dia dapat 1/2. Untuk lengkapkan 2/3, maka si cucu perempuan tadi akan dapat 1/6. Jadi bila ditambahkan 1/6 dengan 1/2, jadi 4/6 bersamaan 2/3. Maka lengkaplah bahagian bagi perempuan apabila berkumpul sama ada 2 orang atau lebih. Maka dapatlah dia 2/3. Ini yang dimasukkan dalam hadis Nabi tadi. Apa kata Nabi? Rasulullah SAW memberi hukum bagi bintun 1/2 harta, separuh harta. Dan bintu ibn, cucu perempuan daripada anak lelaki, 1/6 harta bagi mencukupi 2/3. Boleh faham ya? Nak cukupkan 2/3 tadi. Sebab tu cucu perempuan dapat 1/6. Tapi kalau misalnya kata anak perempuan ada 2 orang atau lebih, maka anak perempuan ni tadi, yang 2 atau 3 orang ni tadi dapat 2/3, cucu tadi tak dapat. Sebab dah dapat maksimum hadnya apabila berkumpul 2 orang atau lebih perempuan, maksimum hanya dapat 2/3 sahaja. Dalil daripada ijma' ulama, anna walada al-ibni yaqumu maqamal waladi 'inda 'adamihi. Yang bermaksud sesungguhnya walad ibnu mengambil tempat walad jika di dalam keadaan ketiadaannya. Jika bersama ibnu ibn itu furu' waris. Jika bersama ibnu ibn itu tadi furu' waris, bintu ibn tadi furu' waris, atau cucu yang lebih hampir kepada si mati, dan sekiranya furu' waris itu lelaki, maka terhalanglah ibnu ibn, bintu ibn tadi daripada menerima harta pusaka. Itu dalam keadaan ayah kepada cucu perempuan tadi dah meninggal dunia. Kalau misal kata ayahnya masih hidup, bermakna si mati meninggalkan seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Kemudian cucu perempuan daripada anak lelaki. Cucu tadi dapat tak? Tak dapat. Sebab ada ayahnya. Ini dalam kes keadaan ayahnya dah meninggal dunia dulu. Kemudian barulah atuknya meninggal dunia. Jika furu' waris itu seorang perempuan tidak terbilang, maka bintu ibn, cucu perempuan daripada anak lelaki tersebut mendapat 1/6. Yang tadi kita kira cucu dapat 1/6. Sebab apa? Mencukupkan 2/3 bahagian yang disediakan untuk perempuan. Dan jika furu' waris itu berbilang lebih daripada seorang, anak perempuan tu 2 orang atau 3 orang, maka terhalanglah bintu ibn tadi,
cucu perempuan daripada anak lelaki tersebut daripada menerima harta pusaka selagi tidak ada orang yang mengasabahkannya, iaitu akhun mubarak. Azan isyak ya. Bila lalu azan isyak dulu, kemudian kita sambung sedikit boleh ya. InsyaAllah kita sambung sedikit dalam 5 ke 10 minit. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya. Mengganggu saya. Penerangan Ustaz tu terima kasih banyak. Tapi rasanya Ustaz memberi penerangan seolah kita nak berperiksa. Kami semua memang tak faham blank. Jadi sediakan ruangan untuk bertanya tentang keluarga masing-masing dan cantik pandangan saya. Jadi soalan pertama daripada saya lah. Ustaz menyatakan bahawa kita mesti mengikut faraid Islam kan? Kan? Kalau tak ikut haram. Mana lelaki dua bahagian, perempuan satu bahagian. Yang sudah berlaku selama ni, arwah-arwah kita semua kita buat bagi sama rata. Dan sama rata itu memenuhi 3 syarat yang Ustaz tetapkan. Jadi Ustaz kata walaupun memenuhi 3 syarat, kita tak masuk dulu ke dalam hukum faraid dulu. Kita tiba-tiba buat hukum sama rata, mana haram. Mana kalau macam tu kita seolah-olah makan harta orang lain, makan harta adik-beradik selama ni. Jadi macam mana Ustaz? Okey, kalau memenuhi 3 syarat tu bermakna dah memasuki dalam pengiraan faraid. Tahu sebelumnya. Ya. Bapak kita kata bagi sama rata. Okey, alhamdulillah. Okey, semua sama. Ya. Sama rata semua. Baiklah semua tangannya. Kan? Setuju. Tapi tak tahu kita kena masuk faraid dulu baru keluar. Hukum kita tak tahu. Jadi selama ni seolah kita makan hak adik-beradik. Ya. Apa solusinya? Nak bagi balik tak? Macam mana tu jadinya? Kalau misalkan kita tahu bahagian dan masih lagi ada waris-waris yang lain, elok dibincangkan bersama ahli keluarga. Ya, dalam bab harta ni, walaupun sedikit yang masuk dalam diri kita yang bukan daripada yang halal, bermakna sebaliknya lah yang haram. Sebab tu kata Nabi SAW, belajar dan ajarkan faraid. Sebab apa? Akan berlaku satu ketika mana tiada orang yang boleh menentukan. Pada ketika itu orang bahagia ikut suka sama suka. Syaratnya tadi kena tahu terlebih dahulu supaya apa? Ada timbul perasaan redha, ikhlas. Orang yang lebih ni dia memberi bahagian dia. Jadi bila berlaku yang dah lepas-lepas, kita anggap semua ni adalah terpulang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang akan datang ni nanti untuk kita menguruskan harta kita, untuk kita mewarisi harta daripada ayah kita yang masih hidup, gunakan kaedah faraid. Kalau misal kata takut berlaku pergaduhan di suatu hari nanti, kalau misal kata kita kenal anak-anak kita ni, yang ni kita tahu, yang jenis yang nakkan harta, takut-takut nanti akan datang ada anak yang lain ternafi bahagian dia. Bagaimana caranya? Pemindahan harta ini boleh berlaku dengan 3 cara. Yang pertama tadi dengan sebab faraid, tetapi selepas kematian. Sebelum mati, sewaktu hidup, boleh tak nak pindah? Boleh. Dengan cara apa? Hibah. Beri. Dengan sebab kasih sayang, pemberian semasa hidup. Bagi siap-siap masa hidup. Contohnya ada 2 orang anak lelaki, 2 orang anak perempuan. Masa kita hidup, kita dah bagi siap-siap bahagian. Itu boleh. Sebab masa hidup. Hibah. Hibah ni pemberian masa hidup. Tak kira kita nak bagi siapa-siapa pun tak kisah. Nak bagi selain daripada waris, bagi pada orang anak yatim ke, bagi kepada sekolah madrasah ke, itu hak kita. Sebab kita masih lagi hidup. Dan yang ketiga caranya adalah dengan wasiat. Wasiat pula ada syaratnya. Syaratnya bukan kepada ahli waris. Ini pun banyak berlaku dalam masyarakat kita yang sebelum-sebelum ni. Sering kita dengar, along angah, bila ayah dah mati, rumah ni nanti bagi dekat adik kamu yang bongsu. Selalu tak? Selalu. Wasiatnya terbatal. Sebab apa terbatal? Sebab anak yang bongsu tu merupakan ahli waris. Syarat untuk wasiat bukan kepada ahli waris. Dan jumlahnya
tidak melebihi daripada 1/3 daripada harta keseluruhan. Kalau lebih, kena bincang dengan ahli waris yang lain sama ada setuju ataupun tidak. Kalau tidak, ambil yang maksimum iaitu hanya 1/3 sahaja. Cari pembawah tu macam mana saya ulang balik? GSTK. Pembawah tu GSTK lah ataupun gandaan sepunya terkecil. Contoh ya. Adik-beradik saya lelaki 2 orang, perempuan 4 orang. Cari pembawah tu macam mana? Lelaki 2 orang, perempuan 4 orang. Siap darab 2 lah yang bawah. Yang lelaki kalikan dengan 2, 2 kalikan 2, 4. Tambah dengan 4, 8. Lelaki 2/8, yang perempuan 1/8. Itu yang dikatakan lelaki 2 bahagian daripada perempuan. Tapi kita ni, bila adik-beradik, kita tahu ada adik-beradik perempuan kita yang susah. Kita orang yang cukup makan, cukup pakai, selesa. Kita tahu bahagian kita dan kita berikan bahagian kita kepada dia, tak ada masalah. Sebab itu dah memang jadi hak kita. Itu dah memang bahagian kita. Itu tadi dengan 3 syarat. Kena tahu dahulu bahagian masing-masing. Bila tak tahu tu yang jadi masalah. Bila dah berlaku akan datang macam yang tadi Haji bagi tahu, sekarang ni mungkin waris-waris yang dulu tu sepatutnya dapat banyak mengungkit. Boleh jadi tak? Boleh. Sebab apa? Dulu tak tahu. Bahagi je terus ikut suka sama suka. Bahagi je ikut sama rata. Boleh je ya? Ada soalan lagi tak? Anak tidak dibinkan. Okay. Kita dah masuk sebelum ni dalam 3 sebab berhak mewarisi harta pusaka. Yang pertama dengan sebab nasab. Sebab nasab ni sebab anak kepada ayah, ayah daripada anak. Dan nasab tersebut mestilah nasab yang sah. Dengan sebab perkahwinan, suami dapat daripada harta isteri, isteri dapat daripada harta suami. Dan sebab yang ketiga dengan sebab penghambaan. Tuan hamba dapat harta daripada bekas hamba. Nasab ni tadi hendaklah nasab keturunan yang sah, yang sah taraf. Maknanya anak angkat dapat tak? Tak dapat. Tapi boleh tak bagi hibah masa hidup? Boleh. Boleh tak diwasiatkan masa hidup? Boleh. Kalau meninggal bapaknya, yang ada anak tu anak angkat contoh. Bukan dibinkan. Maaf kalau saya tanya, anak bukan sah taraf. Sah taraf. Anak yang sah taraf tapi tidak dibinkan kepada ayahnya. Oh, dulu-dulu. Tak kisah. Yang penting anak tu memang anak sah taraf. 3 sebab tadi dengan sebab perkahwinan, dengan sebab nasab, dengan sebab wilayah penghambaan tadi. Yang ini termasuk dalam nasab. Anak kalau betul memang anak yang betul, anak yang sah taraf, anak yang memang daripada anak hasil daripada perkahwinan yang sah, maka dia berhak mendapat. Boleh je ya? Walaupun lain binnya. Tapi kenapa dilayankan bin? Ya. Ya. Macam mana? Tak jelas. Ayah masih hidup. Ada di Mekah kebun. Jadi dia masih hidup tu dia bagi anak dia yang 10 orang tu sama rata. Sama rata. Sama bagi laki perempuan atau laki. Semasa hidupnya. Kalau semasa hidupnya boleh. Sebab dikira hibah. Faraid ni tadi apa? Kita daripada awal kita dah tahu. Faraid ni apa? Pembahagian harta selepas kematian pemilik harta. Jadi kalau hibah pun dia orang kena tahu juga. Kena tahu. Sebaiknya kena tahu. Bagian dia orang kena tahu. Tak perlu. Tak perlu. Hibah ni terpulang pada kita nak bagi kat siapa-siapa dan terpulang pada kita nak bagi dengan kadar berapa. Sebab tu hak kita. Tak perlu kita nak tahu, bagi tahu dulu okey sepatutnya faraid kalau ayah mati nanti bagian kamu banyak ni. Tapi ayah masih hidup ayah nak bagi hibah siap-siap, tak perlu. Tapi kalau selepas kematian perlu kena tahu bahagian masing-masing. Sebab itu dah jadi hak yang mutlak yang Allah dah fardukan, yang Allah dah wajibkan untuk waris-waris. Dalam kaedah dalam skop faraid tadilah, bukan dalam skop hibah ataupun wasiat. Satu lagi kalau macam contoh ayah saya dah meninggal. Mereka kita tak tahu pasal faraid ni kan. Cuma laki perempuan. Arwah saya ayah bapa dah meninggal. Tapi ada balik bincang dia sama rata kebun tu. Kita nak bincang setuju. Ya Ustaz kalau begitu.
Ada tak Bapak dah meninggal. ada tak dibahagikan dahulu? Mana ditentukan dahulu dari sudut faraid? Masa dulu belum orang tua meninggal, Aha. belum dibagi-bagi lah. Dia meninggal, baru dibagi-bagikan sama rata. Tapi semua setuju lah, sama rata juga. Sebenarnya banyak berlaku macam tu. Okay, apa yang boleh saya respon, saya kata macam ni lah. Okay, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, kalau perkara tersebut memang melanggar syariat, kita sedia maklum. Benda tu satu kesalahan. Walaupun disepakati semua. Saya bagi satu contoh. Ayah kita meninggal dunia, kita cakap dengan imam, kita cakap dengan orang yang menguruskan jenazah, "Mam, saya tak nak ayah saya ni ditanam. Saya nak ayah saya ni dibakar." Kita akan pelik sebab benda tu pelik. Melanggari syariat tak? Melanggari syariat. Sebab orang tahu tu melanggari syariat. Tapi kenapa dalam bab faraid orang tak nak ambil berat tentang kewajipan pembahagian faraid? Tidak kira setuju tak setuju ataupun sepakat. Mam, kami sepakat adik-beradik, mam. Kami nak juga jenazah ayah kami ini dibakar. Contohnya, apa imam tu kata? Boleh tak? Sepakat ni, kami sepakat ni, adik-beradik ni. Tak boleh. Macam tu juga dalam bab faraid. Biasa kalau misalkan kita dah masing-masing bagian sama arwah dah tak ada. Kita tahu tentang hukum haram ni. Tapi kalau kita sekarang ni nak diubahkan sekali, boleh diubahkan sekali. Bincang balik, sebaiknya bincang balik. Kalau misalnya kata masing-masing dah redha, okey, kita teruskan dengan yang ada. Kemudian yang akan datang ni jangan berlaku lagi kesilapan yang sama. Orang selamat hibah lah senang. Selamat hibah ataupun wasiat. Kadang-kadang anak ni kadang-kadang jarang berlaku. Anak ni kadang-kadang lelaki 2 orang. Tapi ketika kita sakit, ketika kita uzur, dah warga emas, yang menjaganya menantu kita. Dan kita sayang menantu kita ni sebab dijaga kita macam mak dia sendiri. Walaupun dari segi hukum memang betul macam mak lah. Tapi dalam faraid dapat tak menantu? Tak dapat. Boleh hibah semasa hidup ataupun boleh wasiatkan semasa hidup. Dan sebaik-baiknya adalah hitam putih. Sebab sekarang ni macam-macam berlaku. Adik-beradik tak adik-beradik, kalau bab harta ni boleh jadi bergaduh, boleh jadi putus silaturahim. Itu yang kita tak nak. Sebaiknya ada orang yang menguruskan. Kalau sekarang ni banyak syarikat firma buat wasiat ke, nak hibah ke, ada hitam putih, ada dokumennya. Jadi bila berlaku kematian, orang yang menguruskan ini tadi daripada jabatan ataupun mana-mana firma akan panggil ke semua waris yang ada, bagi tahu semasa kehidupan arwah dia ada membuat wasiat sekian-sekian. Jadi anak-anak waris-waris ni tak boleh nak petikai sebab ada hitam putih. Ada orang kata punca kuasa. Tapi yang berlaku kadang-kadang cakap mulut saja. Dulu arwah ayah kata nak bagi dekat aku ni. Yang lain tahu tak? Tak tahu. Macam mana? Sebab tu kena faham betul-betul dalam bab faraid ini kita tak ada pilihan. Kalau nak pilihan, itu bukan dikira pilihan tetapi dikira takharruj, keluar daripada faraid dengan 3 syarat tadi. Kena tahu dahulu bahagian masing-masing. Sebab apa? Tak nak jadi macam ni. Bila dah lama berlaku 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, sampai dah beberapa generasi baru tahu sepatutnya bahagian arwah atuk dulu banyak ni. Tapi disebabkan bagi sama rata, kita pun tak tahu bagi sama rata tu adakah sebelum tu dah ditentukan faraid ataupun tidak. Kalau dah tentukan, alhamdulillah. Kalau tidak, bincang baliklah. Itu yang sebaiknya. Yang satu ni saya nak faham. Si mati ni bapak. Aha. Bapak saya lah. Kan? Bapak saya suruh tu dah meninggal. Dia meninggal anak perempuan, anak lelaki. Anak perempuan tu dapat, anak lelaki pula tak dapat. Macam mana tu? Saya tak faham dia. Anak perempuan, anak lelaki tak dapat. Yang dapat bukan cucu pula. Macam mana tu? Oh, yang tadi saya buat tadi. Ni. Sebab anak lelaki dah meninggal dunia dulu. Oh, dia meninggal. Yang ada tinggal cucu perempuan daripada anak lelaki. Meninggal dunia lah sudah lah. Betul. Kalau misalnya kata dia ada anak lelaki, cucu perempuan tak dapat. Sebab dia terhalang mahjub. Tapi kalau misal si bapak saya masih hidup, bapak saya hidup, anak kata kebun tu sama rata lah.
atas redha pada orang tua Masa hidup. hidup. Masa hidup tak ada masalah. Itu dikira hibah. Walaupun tak setuju ahli waris, tetap boleh. Tapi sebagai mak ayah ni kalau boleh kita nak anak-anak setujulah. Janganlah kita nampak sangat belas anak emas ya. Jangan nampak sangat kita ni melebihkan anak yang lain. Sampaikan anak-anak yang lain yang dapat sikit terasa. Sebagai mak ayah ni kita kena pandai. Kita kena kenal anak-anak kita macam mana. Kalau kita rasa akan datang ni kalau aku tak ada, mungkin dia orang bergaduh, bagi hibah siap-siap. Tapi kalau macam saya kan, anak 10, ada 1 ekor, kena 1 ekor. Bagi juga, sama juga kaedahnya. Cuma kalau misalnya kata harta tu sedikit, nilaikan, kemudian dikirakan berapa bahagian dalam bentuk nilaian duit lah. Yang lain terpulanglah sama ada nak ambil ataupun dia nak bayar nilai tersebut kepada yang lain supaya satu tanah tu satu nama saja. Contoh, ada seekar, nak tak nama lebih tak boleh, satu nama je boleh nama. Contoh, ada 3 orang waris. Macam mana nak buat? Sama ada 2 orang ni bagi duit kepada yang seorang ini bagi duit kepada 2 orang ini, jadi 1 ekar tu hak dia lah. Itu perbincangan selepas daripada pembahagian faraid, iaitu terpulang pada masing-masing cara macam mana. Ataupun kalau misalnya kata dah tahu bahagian, tak apalah bang, kau ambil dah semua, boleh juga sebab dia dah tahu bahagian dia. Boleh ya? Ya. Tak perbezaan antara anak tiri dengan anak betul? Anak tiri dengan anak betul ada. Dalam bab faraid, anak yang dikatakan berhak mendapat faraid adalah ibnu ataupun bintun, anak kita sendiri. Anak tiri itu bukan anak kita, tapi anak kepada isteri kita. Bukan, maksud saya anak tiri itu dia nak harta bapa kita, tapi bapa kita yang anak betul, anak tiri itu dia boleh betul. Okay, seorang meninggal dunia, dia ada isteri. Isterinya ada anak yang lain. Mana anak tiri kepada lelaki ni tadilah. Okey, kemudian isunya apa? Isunya anak yang betul tu dia tak boleh ambil anak yang harta pada mak tiri tu. Yang anak pada anak tiri tu dia boleh ambil pada bapa yang betul tu. Tak boleh. Tak boleh. Sebab dia bukan ahli waris. Kita dah bincangkan sebelum ni 15 lelaki, 10 perempuan. Anak tiri tidak termasuk. Bermakna kalau yang meninggal tu lelaki, ayah tiri dia tak boleh ambil. Melainkan kalau mak dia meninggal, baru betul dikatakan anak lelaki ibnu kepada si mati. Tengok siapa yang mati. Kalau yang mati tu ayahnya, bermakna dia sebagai anak tiri tak boleh masuk campur. Tak boleh ambil 1 sen pun, dia bukan ahli waris. Anak kepada si mati ni tadi dengan isterinya ni. Jadi bila ada anak daripada isteri tadi, dia dengan yang ini akan jadi adik-beradik seibu. Manakala ni dengan yang tadi akan jadi adik-beradik sebapa, sama bapa. Dah faham Ada soalan lagi tak? Sebab yalah, kalau macam ni pening Sebab tu kalau faraid tak ramai orang. Itulah Nabi kata ini antara ilmu yang terawal dicabut di kalangan umatku. Maka belajar dan ajarkanlah. Ya. Dia boleh guna Ustaz ya. Faraid dengan hibah. 3 cara. 2 hibah dan juga wasiat. Lepas meninggal faraid lah. Tapi kena ingat faraid ni tadi kita dah bincangkan pada awal-awal dulu, kena lepaskan dahulu yang lebih utama. Apa dia? Pengurusan jenazahnya. Tolak dulu siap-siap kos pengurusan jenazah. Tolak lagi apa? Hutangnya kalau ada, hutang jenazah, kemudian hutangnya, kemudian wasiatnya jika ada, barulah faraid. Jangan terus faraid. Kena tahu dulu arwah ayah ni ada hutang tak? Sebab tu biasa kalau kita, adat kita, bila dah selesai sembahyang jenazah, biasa ada wakil ataupun anaknya tanya, bagi tahu. Kalau misalnya kata ada arwah berhutang dengan sesiapa, boleh maklumkan dengan segera. Supaya apa? Supaya bagi dulu siap-siap hutang. Sebab itu yang lebih utama sebelum faraid. Okey. Saya ingat macam inilah kita buat
Akan datang kita masuk sedikit, lepas tu kita buat soal jawab. Ataupun mudahnya, Ustaz, saya kalau meninggal ada anak lelaki 3 orang, anak perempuan 4 orang. Berapa anak saya dapat? Sebab orang belajar ni nak tahu keadaan dia. Tapi kalau semua macam tu, akan datang tak ada lain macam saya. Jadi mudah-mudahanlah insya-Allah akan datang kita guna kaedah macam tu, kita buat soal jawab. Kalau misal kata ada persoalan, boleh buat siap-siap tulis kat kertas pun tak apa. Dalam bab faraid nanti letak atas meja, kita akan bacakan sama-sama. Ya, boleh ya? Okay. Saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun anda terkasar bahasa, tegur saya tuan-tuan dan juga puan-puan. Kita tangguh dengan hati kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته